Kita nak jadikan dia medium untuk bila bangun tidur je kita dapat pahala. Sampailah kita nak tidur balik pun kita dapat pahala. Kita nak jadikan medium dia tu menyembuh dan menyambung tali silaturahim yang sakit, yang terputus dan sebagainya. Yang ni kita kena mengaji. Ya, sebab tu hari ni kita nak melihat adab dalam kita bermedia sosial. Kalimah orang panggil sekarang ni medsos, ya, media sosial ataupun apa semua jenis media lah, ya, apa saja jenis media yang kita akan nak tengok beberapa adab, beberapa etika, beberapa kaedah yang kita boleh memanfaatkan benda ni sehingga dia memudahkan perjalanan kita dalam melakukan kebaikan, dan pastikan dia tidak menjadi asbab kemudaratan sehingga kita masuk dalam neraka besok asbab kepada medsos. Yang ni kita tak nak, ya? Sebab hari ni semua orang tahu, tambah-tambah muslimat sebenarnya dia lebih dekat dengan media sosial. Muslimat sangat minum teh ais ambil gambar, goreng cekodok pun ambil gambar, kan, ya? Ya. Tim yang paling ramai membincangkan soal alam rumah tangga, KRT ke, kisah rumah tangga. Ada grup besar kat dalam tu, sehingga grup ini tiba-tiba mengeluarkan keaiban pasangan masing-masing. Ini satu kerugian dan kemudaratan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita nak jadikan, bila kita pegang, kita hari ni saya live sekarang dekat Facebook saya, kita nak jadikan dia medium untuk bila bangun tidur je kita dapat pahala. Sampailah kita nak tidur balik pun kita dapat pahala. Kita nak jadikan medium dia tu menyembuh dan menyambung tali silaturahim yang sakit, yang terputus dan sebagainya. Yang ni kita kena mengaji. InsyaAllah kena mengaji sungguh-sungguh. Baik, kita cuma ada 1 jam dan mukaddimahnya disebut di sini bahawa setiap orang mestilah menjaga lidah dan tangannya, sama ada ketika dia berkata, sama ada ketika dia menulis. Maka perkara-perkara kebaikan akan diganjarkan, perkara keburukan akan dibalas. Dan ini kaedah 2, perkataan dan penulisan seharusnya dia membendung berlakunya fitnah dan pendedahan keaiban. Semua orang tahu ayat Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua orang tahu di negeri akhirat mulut kita akan dikunci rapat. Kalau hari ini jika kita mengata, esok mulut tu akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, tangannya akan bercakap. Perempuan hari ni menulis, perempuan hari ni bawa beg. Orang perempuan mengaji beg banyak, pahala besar dia. Kan, ya, beg makeup, beg kitab, beg sejadah, macam-macam beg dia. Okay, dia dapat pahala. Wa tukallimuna aydihim, akan tangannya akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan jadi saksi. Ya, kaki akan jadi saksi atas amalan kita. Ada yang datang daripada Bukit Jelutong je, Ju Bukit Jelutong. Kan, selain daripada Ju mungkin ada Ja, Ji, dan sebagainya. Daripada Kelang, daripada Bukit Kuda, ada Bukit Kuda. Mana tahu, ya, berkata-kata saya daripada Bukit Beruntung. Maka perjalanan kita tidak pernah akan menjadi sia-sia. Sebab tu manusia seandainya dia mencampakkan diri dia dalam kemudaratan dan neraka, maka dia lupa diri dia siapa. Siapa yang ingat diri dia, maka Allah bagi ruang kepada dia. Ini satu benda yang sangat-sangat besar. Menepati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat yang ke-18, dalam maksudnya
Tidak ada sesuatu kata-kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawas serta mencatatnya. Surah Qaf ayat 18. So setiap ucapan kita, setiap gerak laku kita tidak pernah terlepas daripada pandangan Allah, dan Allah memberi kepada tugasan kepada malaikat, dan malaikat tidak pernah tercicir daripada menulis every single word yang kita lahirkan, manfaatkah mudaratkah. Sebab tu Nabi SAW, salah satu daripada sifat Nabi SAW adalah apabila Nabi nak bercakap sesuatu, Nabi sentiasa tenung dan renung terlebih dahulu. Dia takkan cakap benda yang sia-sia. Dan juga Nabi SAW menyebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, siapa-siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan yaumul qiyamah. Okey, siapa-siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyaqul khairan, bercakap yang baik-baik, au liyasmut, diam. Inilah jalan selamat kita daripada neraka. Masuk syurga belum, tapi selamat daripada neraka. Falyaqul khairan, bercakap yang baik-baik. Mulut ni bangun-bangun tidur nak bercakap je, kena fikir dulu. Adakah percakapan aku ni akan jadi sia-sia? Tak. Sama ada dia membawa kita ke dalam syurga atau dia membawa kita ke dalam kebinasaan neraka. So setiap manusia dia harus berfikir sebelum dia mengeluarkan sesuatu. Seandainya dia tahu bahawa kata-kata itu tiada manfaat, malah boleh mencederakan hati orang, liyasmut, diam. Dia maka hari ni udah selesai. Ini komen kakak, dah selesai. Kan ya, biarlah nampak kita tu nampak macam bodoh sikit, tak apa, sebab kita memang bodoh. Iya, sungguh. Jangan nampak muka cerdik bila tulis-tulis dalam Facebook, bodoh rupanya. Itu lebih buruk. Maka sebab tu, walaupun bunyinya kasar, itulah diri kita. Hidup kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki akan dipersoalkan oleh Allah setiap inci dalam hidup kita. Ketika Allah bagi kita akal fikir, Allah akan tanya akal fikir yang Allah bagi, adakah berfikir untuk meneguhkan keimanan kita, ataupun berfikir hanya semata-mata hubbud dunia, cinta dunia, atau berfikir nak lari daripada hukum Tuhan. Atau otak kita berfikir nak menyakitkan hati orang je. Ketika Allah bagi mata, maka mata ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang hang pandang pada waktu hidup hang dulu? Adakah hidup hang pandang benda yang baik-baik, ataupun hang duk pandang, duk cari buruk orang, buruk orang, buruk orang, buruk orang? Lah ni kan perangai macam tu. Ada handphone. Ini medsos lah. Ada handphone. Apa dia buat? Dia tengok orang buat salah, dia bukan pergi tegur, dia ambil gambar. Kan dia orang salah, orang pakai kereta Proton Saga, bubuh minyak diesel. Tugas kita apa? Pilah tegur dia, ambil gambar, upload. Ada juga manusia macam ni akhir zaman. Tidakkah ini kegilaan yang melampau? Bila hang pandang satu benda yang buruk atau benda yang tak kena, hanglah pergi tegur dia kalau benar-benar ada perasaan sayang sesama Islam. Nabi kata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga selagi kamu tidak digelar orang beriman. Kamu tidak digelar orang beriman selagi kamu tidak berkasih sayang. Kata Nabi, nak tak aku ajak kepada kamu cara berkasih sayang? Afsyus salam, sebarkan salam. Orang yang menyebarkan salam, insya Allah jiwa dia akan bersih, dia akan rasa sayang sesama umat Islam.
Atas kasih sayang dia tu, dia diangkat menjadi orang yang beriman. Dan atas keimanannya itulah dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah nak bagi kita faham bahawa hidup kita tidak pernah akan sia-sia. Kita diberi pilihan untuk memilih jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Semua orang tahu, terpulanglah kepada pilihan, maka kita tak akan boleh menyabitkan orang lain. Baik, yang pertama sekali, adab yang disuruh kepada kita pertama sekali dalam medsos ini adalah tidak menceburkan diri terhadap apa yang kita tidak ketahui. Kalau cerita tu tentang apa ni, tambah siapa menikah tu, Siti apa nama tak tahu, ada artis menikah dengan Piu Riz tu, siapa nama? Niloufar. Cerita tentang Piu Riz dengan Niloufar, kita pun tak kenal mereka siapa, kita bukan adik-beradik mereka, kita bukan sepupu sepapat mereka. Yang hampir komen dalam tu, komen yang negatif ni kenapa? Esok jenuh kita nak cari dekat akhirat, nak pergi cari mereka untuk apa? Minta ampun dan minta maaf. Tak payah. Orang beriman ni dia sentiasa nampak semuanya baik. Kata Al-Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hiduplah dia dalam husnuzan, prasangka baik. Dengan Allah prasangka baik. Tiba-tiba bangkit tidur hari ni, gaut bengkak kaki, prasangka baiklah, hang makan tak pernah berhenti. Tu kan prasangka baik, dan cari ubat buat rawatan. Ataupun bila kita nampak sesuatu, Shah Alam ditimpa musibah besar dengan banjir dan sebagainya, prasangka baiklah, Allah Ta'ala bukan bagi secara sia-sia, tapi ada ganjaran besar, Allah menguji kesabaran kita. Prasangka baik akan menyebabkan, kata Imam Syafi'i, akhir hayat kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Jadi hak pertama sekali kita nak kena faham, tidak menceburkan diri terhadap apa yang tidak kita ketahui. Kalau kita bukan alim ulama berhubung dengan hukum, jangan pakai komen dalam Facebook. Bila ada update, orang update status saja kita pun komen, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Agama tak pakai rasa, kecuali tukang masak dia pakai rasa. Agama dia tak boleh pakai rasa. Ustaz nak jawab, saya rasa, saya rasa. No. Ustaz dia kena jawab, agama dalam Quran dan dalam sunnah menceritakan begini. Tapi dia tak boleh pakai saya rasa, ustaz rasa, ustazah rasa. No, tak boleh. Ini dalam agama. So apabila kita tidak mengetahui sesuatu, maka jangan sesekali kita bercerita di dalam bab tu. Jangan sesekali. Digambarkan dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni ayat 36. Allah menyatakan dalam mafhumnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, kalbu, hati nurani kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Surah Al-Isra ayat 36. Kalau kita ada ilmu, kita takut nak komen sesuatu. Kita sangat-sangat takut. Semalam saya ada program Tanyalah Ustaz dalam tajuk fiqh iddah. Fiqh iddah. Soalan dalam sejarah saya Tanyalah Ustaz, semalam paling banyak soalan. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Maka dalam bab tu pun sama. Ada bab orang kata dalam iddah kematian, iddah wafat 4 bulan 10 hari, dia perlu ihdad, berkabung selama 4 bulan 10 hari, tak boleh keluar mana-mana. Ada satu soalan yang biasa berlaku di kalangan orang perempuan. Ustaz, boleh tak selepas suami meninggal,
maka kami nak pi hantar jenazah suami daripada rumah pi ke masjid untuk buat urusan, daripada masjid pi ke kubur dan kemudian patah balik. Ustaz-ustaz dan ustazah kena jawab berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu, Ummu Atiyah merekodkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata nuhina, Nabi melarang kami orang perempuan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Tapi hadis tu tak habis kat situ. Hadis tu menyebut bahawa larangan Nabi tidak nampak begitu keras. Faham kan? Pertama sekali, orang perempuan kalau boleh, no way. Walaupun ada way ke kubur, but no way. Itu satu. Tapi larangan itu tidaklah bersifat keras. Maka sebahagian ulama kata perempuan yang mengiringi jenazah ke kubur, waktu pengurusan jenazah je, bukan waktu ziarah biasa. Waktu pengurusan jenazah, makruh tanzih, makruh yang ringan. Yang kedua, makruh tahrim, makruh yang boleh jatuh kepada haram kerana dia berada di dalam iddah. Jadi tapi kesimpulan ulama mengatakan sebaik-baik orang perempuan tinggallah di rumahnya. Jangan pergi ke kubur kerana pada saat kematian suaminya bermula iddahnya 4 bulan 10 hari. Ustaz, rindu saya bila nak pergi tengok kubur. 4 bulan 11 hari. Tak sabar Ustaz, weh. Itulah nilai yang Allah nak uji selama ni duk main mengaji daripada jauh-jauh ni. Yang duk main mengaji tiap-tiap hari ni bertahun-tahun ni, itulah ujian Allah Ta'ala. Bila dia diam dalam rumah, dia dapat pahala. Suami yang mati pun dapat pahala atas ketaatan dia menepati itu. Nah, ini nilai dia. Ustaz, kalau nak pi juga macam mana? Hang ni ketegak sungguh lah. Dia mai ujian bagi kita yang mengaji. Kita duk sangka kita mengaji ni pandai sangat dah. Cuma kadang-kadang pengajian kita tu tak masuk ke dalam hati. Tu kena faham ya. Baik. Itu yang pertama. Maksud dia kata seandainya kita tak ada ilmu, maka jangan komen apa-apa pun, sama ada dalam grup WhatsApp, ada dalam Facebook ke, Instagram ke, apa sajalah sebarang medsos. Jangan komen apa-apa. Baca boleh? Baca boleh. Percaya? Jangan. Baca boleh, tak ada masalah apa. Tapi hati-hati, dia masalah kita ni semua pakat nak tunjuk ustazah belakang. Masuk-masuk dalam grup WhatsApp, terkeluar satu, sesungguhnya. Bila bunyi sesungguhnya pun kita nak jadi ustazah. Copy and paste pada orang lain. Sedangkan hadis tu hadis palsu. Maka apa dosa dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menggunakan dan menyampaikan hadis sedangkan ianya palsu, siap tempat duduknya dalam api neraka jahanam. Ingatkan share hadis tu dapat pahala. Rupanya share hadis dia tempah tempat duduk dalam api neraka jahanam. Ustaz, sorry, saya sebenarnya tak tahu hadis tu palsu. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kamu tetap berdosa kerana menyampaikan sesuatu yang kamu tidak ketahui kesahihannya. Habis. Jadi jalan selamat dia apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Duk diam. Itu paling sempurna lah, paling sempurna. Ini tak habis-habis. Daripada bangkit tidur, bangkit tidur terus upload. Tu ambil gambar kepala katil pun jadi. Saat lagi nak pergi dapur, dia bagi tahu itu nak masak itu. Nak masak pun hati-hati. Kalau nak share apa kita panggil tu? Resipi. Yang tu tak apa. Ini kita bubuh makan cantik-cantik apa semua. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita nak makan, bukan kata nak makan lah. Dia sendiri pun terpaksa puasa bagi makan anak-anak, tapi kita cerita dalam tu macam-macam. Tunjuk kemewahan kita. Apa kita panggil ya? Musafir Islamik naik kapal. Contohnya kan, naik kapal. Semayang tahajud atas kapal. Duduk di rumah tak mau buat.
Ini perangai juga manusia. Nah, so hak ni perkara paling besar sekali. Seandainya kita tak ada ilmu, just keep quiet. Habis, selesai perkara, dan kita tidak akan terbabit dengan apa-apa persoalan daripada persoalan-persoalan sebarang malaikat di kanan dan kiri. No, tak ada. Itu selamatkan diri dulu. Hak pertama, tidak menceburkan diri terhadap apa yang tidak kita ketahui. Yang kedua, adab yang kedua adalah tidak berkata atau mengeluarkan pendapat terhadap khabar angin yang mendorong kepada fitnah dan kekeliruan. Tidak berkata atau menyampaikan khabar angin yang mendorong boleh menimbulkan fitnah atau keliru. Hari ini orang lebih percaya kepada Facebook daripada ustaz bercakap. Hari ini orang lebih percaya kepada Facebook daripada doktor berkata. Hari ini memang betul. Contoh, tiba-tiba keluar statement, banner dan poster warna kuning. Sesungguhnya ramai di antara anda, solat anda tidak sah. Dia ingat dia seorang je sah. Solat anda tidak sah. Saya cukup tak suka bahasa anda. Tapi bahasa yang paling baik adalah kita. Kerana kita pun selalu nak buat salah. Maka kata-kata tu, rukun qauli, rukun fi'li, apa begitu begini, dia kata hendaklah kamu membaca Al-Fatihah dalam keadaan melafazkan, dan seandainya seorang yang tidak melafazkan, yang bunyi angin-angin saja, maka hukumnya tidak sah, dan seandainya anda melakukannya sampai ke akhir hayat, maka tiadalah amalan. Cepat betul kata gitu ya. Dalam hukum, ya, baca rukun bacaan itu memang betul. Dia kena rukun bacaan takbir. Kata Allahu Akbar. Itu kalau tu imam. Kalau makmum dia tak boleh gitu. Allahu Akbar. Itu. Kalau perempuan lagi tak boleh. Allahu Akbar. Dah. Yang tak bolehnya itu tak boleh. Tak bunyi apa-apa, angkat dia. Yang tu tak sah. Sebab dia kena menzahirkan. Bila menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu tu imam. Kalau makmum baca macam tu imam keliru. Siapa tu imam ni? Akhirnya makmum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk dia je. Orang sebelah pun tak boleh dengar kalau ikutnya. Perempuan lagi. Sehinggalah ada madhab yang mengatakan sah seandainya menggerakkan bibir dengan memastikan bacaan. Alhamdulillah. Dia bunyi gitu. Kejap kuat sikit, kejap diam. Kejap boleh. Yang tak boleh, Allahu Akbar. Niatnya. Yang tu tak boleh. Itu memahami. So, pentingnya apabila kita dengar khabar angin, jangan sesekali menyampaikan khabar angin yang boleh menimbulkan fitnah, mendorong kepada kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Ini kaedah yang diguna pakai oleh musuh dan pengkhianat bangsa. Iaitu mereka menyebarkan berita-berita palsu, mereka memutarbelitkan maklumat dan sumber, sehingga ada ceramah ustaz tu 2 jam tapi dia potong jadi 5-6 saat sahaja, dia paste. Kita pula bila baca saja habis. Ustaz zaman lah pun tak boleh pakai mulut kita. Sedangkan kita mengaji dengan ustaz tu daripada alif beta pun tak tahu masa tu. Boleh dah mengetahui nun mati, cuma tunggu nak mati je. Tu pun dia kata macam tu. Maka ketahuilah, jangan sesekali kita meletakkan hukum atau menyampaikan satu berita yang tidak ketahui. Dan khabar yang paling baik bila mana kita menerima berita, sebelum kita percaya atau menyampaikan, maka kalimah paling besar adalah
tabayyun. Tabayyun. Apa tabayyun? Menyelidiki kesahihan atau kebatilan sesuatu hal. Jangan hari ni macam-macam lah kan ya. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun kena juga. Ustaz selebriti lagi. Ustaz selebriti lagi macam-macam lah dikena begitu begini, tuduhan itu, tuduhan ini. Ada seorang ustaz di Kelantan dituduh mencabul mencabul anak-anak gadis. Tuduhan pelik-pelik ya. Dan daripada situ awal-awal lagi paste gambar dia besar. Kita pula kat bawah kata ustaz zaman lah tak boleh pakai, macam kita boleh pakai. Manusia. Saya sering menggunakan bahasa mudah untuk kita fahami. Setiap perkara ni, kalaulah benda tu berlaku pada kita, adakah kita mahu dipaparkan wajah kita sedemikian? Dan kita tahu bahawa keaiban tak boleh dibuka, melainkan Nabi pesan dalam hadis sahih Al-Bukhari, siapa yang memudahkan urusan manusia, Allah mudahkan dia dekat akhirat. Siapa susahkan manusia, Allah susahkan dekat akhirat. Siapa yang tutup aib manusia, Allah tutup aib dia di akhirat. Dan siapa yang dedah, maka akan berlakulah pendedahannya dekat akhirat nanti. Sangat simple. Marah dengan suami, tak payah komplain di Facebook. Tak payah. Kerana tak payah duk cerita setelah 30 tahun bernikah, pada hari ini baru ku ketahui suamiku telah berkahwin lagi. Tak payah. Mengadu dengan Allah Ta'ala. Ini cerita-cerita karut yang boleh merosakkan kehidupan. Ya, si Hanafi buat salah. Kerana ya, si Hanafi buat salah. Tapi tak payah ambil gambar bubuh satu Malaysia sampai anak-anak terkesan dengan perbuatan bapak dia tu. Akhirnya anak-anak nak pergi sekolah malu. Bila mak ambil gambar bapak curang, anak-anak malu. Dikenali bukan satu Malaysia, satu dunia. Sebab tu hebatnya iman seseorang apabila dia berhadapan dengan benda yang dia tak suka, tapi dia tetap tenang dan damai. Tapi kalau kita berhadapan dengan benda kita tak suka, kita lompat. Kita lawan balik dengan perkara yang kita tak suka tu dengan benda tak baik. So kita tak ada beda dengan mereka. 2 kali 5, orang Kedah kata 5 kali 2. Orang Penang kita sama. Lebih kurang tu kan. 2 kali 5, 5 kali 2. Perangai kita sama saja. Ni benda yang paling penting di sini adalah apa? Yakni tidak berkata atau mengeluarkan pendapat terhadap khabar angin. Ya, khabar angin. Dan seterusnya yang ketiga. Mencegah diri daripada melakukan sindiran dan penghinaan terhadap orang lain, sama ada dalam bentuk komen, gambar atau sebagainya. Ya, kerana menghormati orang lain adalah satu kewajiban dalam agama. Berusaha untuk mencegah diri daripada melakukan sindiran. Hari ini macam-macam ada. Ya, sindiran. Ada kadang-kadang alim ulama kita pun dia paste gambar dia, lepas tu paste juga gambar lain dan sebagainya. Pun ada alim ulama pun orang tak faham lah ni. Orang dia tak hormat dah. Kita tak boleh. Bila kita, ustaz, saya ni ada masalah dengan dia, sebab tu saya buh dalam Facebook tu. Itu bukan masalah dengan dia tu, itu masalah dengan diri awak sendiri. Kalau awak ada masalah dengan dia, angkat telefon dia. Akak, saya rasa tak puas hati dengan akak. Pasal apa? Hari tu janji nak main masjid Bukit Jelutong sekali, akak tinggal saya pasal apa? Contoh. Kan? Akak tu kata, la ilaha illallah, maaflah akak ni bukan akak, makcik 75, nyanyuk lah lupa. Baru kita tahu kondisi dia, asbab kepada berlaku perkara tu. Bukan dia saja-saja, tapi disebabkan manusia, dia memang macam tu perangai dia. Dia suka sindir. Dia suka sindir. Sindir menyindir ni cukup dahsyat lah. Facebook.
Facebook lah yang paling banyak sekali yang kalau kita nak jumpa tu sangat-sangat banyak. Perbincangan majlis fatwa ulama ada dalam grup WhatsApp. Kata. Bukan reti pun. Dia bukan reti, dia bawa keluar tu, dia bincang ikut suka hati dia. Tapi tak ada. Ini masalah kita apabila kita selalu berbicara sesuatu yang kita tidak faham. Yang kita tidak faham. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat pada ayat 11. Ini dalam bab cegah diri daripada melakukan sindiran terhadap orang lain ini. Allah berfirman dalam mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan lelaki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Kita duk sangka kita main mengaji di masjid Bukit Jelutong ni, kita duk rasa kita pandai dah. Rupanya ada orang lain lagi pandai pada kita. Jangan pula sekumpulan orang perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada dia. Kita duk kata dia tu mengaji pun tak mau main. Tapi dia masak untuk hantar kat sekolah-sekolah anak yatim ni satu hari sampai 9-10 jam tugasan dia. Kita duk kata dia tak pergi mengaji. Tu kadang-kadang jadi macam tu. Kan? Kadang-kadang dia jadi macam tu. Maka janganlah suka mencela antara satu sama lain. Jangan memanggil gelaran yang mengandungi ejekan buruk. Tak boleh. Seburuk-buruk panggilan yang buruk, yakni adalah sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang yang zalim. Jadi perkara yang diletakkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, lelaki pun sama, perempuan pun sama. Dia tak boleh suka hati merendah-rendahkan orang. Kadang-kadang kita duk main mengaji ni, ada dalam bab kita belajar. Ada orang rajin belajar. Rajin sungguh-sungguh. Tapi perangai tak senonoh. Dia mengaji tak? Mengaji. Tapi dia tak dapat apa yang dia mengaji untuk diletakkan dalam amal kehidupan dia. Mulut macam tu, duk ngata ke orang. Kan ya? Ada orang mengaji, dia cepat dapat. Cepat amal. Ikhlas pula tu. Share dengan orang lain. Ada orang mengaji, tak dapat. Buku ni tukar 5 dah. Buku. Satu buku tu divide by 5, kan? Tulis nama ustaz apa? Tukar lagi. 5 buku lah. Tak reti-reti. Kadang dia ambil buku dia tengok dalam buku dia pun tak reti baca apa yang dia tulis. Ada. Tapi dia mai tak mengaji, dia mai. Dia duduk dalam taman syurga, dia duduk, dan ada kemungkinan dia dulu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah takkan tengok kejayaan seseorang, tapi Allah nak tengok usaha baik seseorang. Usaha nak jadi baik, tapi dia takat tu sajalah kemampuan dia. Ada orang masuk dengar ustaz ceramah, Allahu Rabbi, baru faham, keluar lupa. Pun ada. Sebab tu kita tak boleh nak mendongak langit, nak mendabik dada bahawa kita ni orang pandai dak. Okey, kita tak boleh kata sedemikian. Kerana apa? Kerana setiap orang mempunyai sedikit kelebihan tapi banyak sangat kelemahan. Sangat banyak kelemahan. Kami yang duduk ceramah ni pun kadang-kadang duduk sorang-sorang, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pasal apa? Ada yang kami mengajak, kami sendiri pun tak mampu buat. Kenapa? Sebab kita manusia. Ada kala iman kita tu menjulang tinggi. Kalau boleh nak sedekah semua ada dalam rumah. Ada kala ni al-bakhilun wal kedukutun. Betul? Dia main satu ketika macam tu manusia. Iman kita, kata Imam Syafi'i, dia kadang naik dan kadang turun. Maka itulah nilai dia
bahawa yang ketiga ini mencegah diri daripada melakukan sindiran dan penghinaan terhadap orang lain, sama ada bubuh gambar ke ataupun bubuh tulisan ke dan sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahawa antara kebaikan Islam, seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingan diri dia. Maksud tak ada manfaat untuk diri dia, maka ditinggal, dia tak mahu. Benda tak ada manfaat, tak payah duk buat. Kadang-kadang manusia, kita nak main masjid berasa berat. Hanya masjid tu dekat je. Tapi kalau kita ada satu tempat dekat Hulu Langat, Menara Tinjau, Lookout Point. Dah lah naik bukit tu punya jauh. Parking pula 2 km. Sanggup. Parking 2 km, berjalan naik ke atas tu. Semata-mata nak tengok panorama, Kuala Lumpur. Nak tengok lampu. Kalau takat nak tengok lampu tu, pergi kedai Tom Yam. Biru, merah, kuning, macam-macam lampu manusia tu. Kita dikelabui mata hati oleh setan. Dikelabui dengan mata hati. Bila mata hati dia tak nampak kebaikan. Kita nak pergi masjid, semayang jemaah susah. Kita nak pergi ziarah kawan kita pun terasa susah. Kita nak tolong orang terasa berat. Dia macam-macam halangan lah. Nak tolong, duk fikir balik. Hari tu aku susah, dia pun tak tolong. Habis dah. Bila nak jemput dia, kenuri kahwin anak kita nak jemput dah. Teringat balik hari tu anak dia menikah, dia tak panggil aku. Jadi kita dengan dia lebih kurang sama. Ini bila orang mengaji, dia akan jumpa. Baik, yang keempat, mengelak diri daripada menyebarkan sesuatu perkara yang tentang seseorang, terutama perkara yang dituntut syariat untuk menjaganya, seperti aurat, aib, atau perihal sebaran keji. Katakanlah dia tu memang salah atau belum didapati bersalah, jangan duk share gambar dia masuk dalam medsos. Kita sepatutnya elak diri daripada menyebarkan perkara yang dituntut syariat untuk jaga. Kita dituntut untuk jaga keaiban sahabat handai kita. Kita dituntut untuk jaga keaiban mak bapak kita. Jangan duk cerita ke orang. Ni ada ustaz-ustaz kita buat program pasangan dan keluarga. Masuk dalam satu dewan, pasangan tu ada 1,000, 2,000, ada 500 pasangan, pegang mikrofon, dia pula buka keaiban diri dia, buka keaiban pasangan dia. Sekali lagi ustaz mai dia urut, dia kata macam ni bang, benda pakat-pakat meleleh ayak mata, kena bayar pula tu, masuk tu kena bayar 300-400. Ini satu pendedahan keaiban yang tak sepatutnya dilakukan. Kalau kita nak minta nasihat, bertemu 4 mata. Atau kita dengan isteri kita pergi jumpa dengan ustaz tu, ustaz, kami ada masalah sekian. Ini dah pegang mikrofon dalam dewan yang penuh, boleh buat program 3 hari 3 malam, dan akhirnya ustaz tu jadi kaya raya. Tapi kita tak perasan. Dedah aib itu dilarang oleh agama. Tambah pula pendedahan tentang pasangan kita. Hati-hati orang perempuan. Saya anak murid perempuan paling ramai, sehingga pasangan kita pun kadang-kadang cemburu. Tu kan, tanya isteri saya. Betul, ini biasa. Kadang-kadang telefon ingat nak ustaz, kita nak tanya soalan apa, itulah ustaz, ingatkan nak telefon ustaz ni dah lama, dia duk pusing dulu, nak ingat nak telefon lama lah, telefonlah juga. Telefon juga. Tak apa, bagi soalan terus, sebab sekejap lagi saya ada kelas. Dia tak ada apa pun, sajalah minat dengan ustaz. La ilaha illallah. Minat. Mana kau ni tak cemburu? Tu kan. Hantar WhatsApp pula tu, buh love. Tu kan. Buh bunga 3-4 jambak kan. Jadi macam itulah. Hati-hatilah. Sebab tu dalam medsos ni kita nak berhubung, jaga-jaga. Okey. Kes benar kami
berjumpa adalah kes apabila seorang suami mengadu isterinya masuk dalam grup WhatsApp alumni sekolah dan jumpa kekasih lama, buat perhimpunan di Johor dan akhirnya mereka berzina. Suami kelu, tak tahu nak buat macam mana. Kelu. Bila ditegur, dia kata, abang suka, abang simpan saya, abang tak suka, abang lepaskan saya. Allahu Akbar. Tu, hati-hati. So, bila di antara kita semua, bila nak berhubung dengan orang yang bukan mahram, ni pun sebahagian daripada etika, maka hantarlah bahasa-bahasa yang tidak miut-piut, semua tu tak boleh. Hantar bahasa-bahasa asas. Minta maaf Ustaz, saya nak tanya soalan sekian. Sudah, selesai. Jangan bawah tu bubuh tanda macam ni, gitu. Ataupun macam mana Ustaz? Macam ni. Ni. Ni tanda. Dia ingat Ustaz orang Korea. Tu. Ada duk jadi, kadang dia terlupa. Dekat laki dia pun dia tak buat benda tu. Hati-hati. Bahasa juga harus dijaga. Dengan Ustaz ni dia cakap lah lembutnya dengan laki dia. Han tak dengar? Awak pekak sangat. Ada tak? Ada. Kami ustaz-ustaz ni sering dijadikan tempat mengadu. Ya, walaupun dia Ustaz, tolong bagi nasihat sikit. Saya kata saya pun tak larat, tak berapa sihat. Macam mana nak bagi nasihat? Kadang-kadang dia begitu. Okey, baik. Dikatakan di sini tolong elak, ya, elak daripada menyebarkan sesuatu perkara terutama yang agama menuntut supaya kita jaga bab aurat. Ni pun hati-hati. Kita yang main mengaji ni pun kadang lupa diri. Tengok, elok ni, elok dah pakai tudung apa umur 65. Keluar dalam Facebook dia. Gambar dia masa tingkatan 5. Gambar dia masa dengan tingkatan 5. Rindunya waktu umur 17 tahun. Rambut kembang merata-rata api. Bahaya. Kan ya? Ada seorang kakak Ratu Kebaya Sungai Besar. Tu sebab berenang. Contoh. Ratu Kebaya. Dia bawa keluar gambar dia jadi juara Ratu Kebaya. Pinggang macam Salomo dulu. Tu dia macam kerengga. Tunjuk ke orang juga. Rugi tak? Rugi lah. Seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah buat dosa sekian. Nabi kata berhenti Sa'ad. Kenapa ya Rasulullah? Ketika Allah menyimpan dan menyembunyikan salahmu, kenapa kamu yang membuka salahmu kepada orang lain? Jangan pergi cerita ke orang. Jangan pergi cerita. Ni benda perkara paling penting. Saya ada seorang makcik, bukan seorang lah, banyak orang lah, tapi cerita hak seorang tu sudah lah. Habis-habis kuliah, dia main sebelah meja. Dia main duduk dekat. Saya kata, pasal apa makcik ni? Awal, Ustaz, saya nak cakap slow sikit boleh? Saya kata tak apa, suruh dia tutup mic tu. Tutup mic, dia main slow. Minta maaf Ustaz, saya ni dengan geng-geng kami ni, kami duk mengatakan Ustaz. Loh, tu. Okay. Sebelum saya masuk lagi, dia kata, itulah masa bini Ustaz mati hari tu. Bila bini Ustaz mati, yang tiba-tiba cepat betul Ustaz nikah lain. Masa tu kami kata, kami ada grup WhatsApp duk mengatakan Ustaz ni. Boy, dahsyat dia depan ni. Kan? Tu ada. Saya kata, tak payah cerita makcik. Tak boleh. Takut tak puas hati nak cerita habis-habis pula. Poin pertama, kami kata, tu dia cerita. Betul-betul makcik ni. Poin pertama sekali adalah, pasal apa Ustaz menikah cepat sangat? Saya kata, dah saya laku. Makcik tak laku. Patut tak menikah lain? Iyalah, kalau ia pun nak menikah, yang pergi menikah umur 28 tahun, pasal apa? Ambil 51 lah macam Ustaz. Yang makcik dengki, pasal apa? Tu macam. Dia jadi macam-macam. Tapi saya kata, makcik lain kali jangan buat macam ni. Jangan cerita ke orang.
Ketika Allah menyembunyikan dosa kita, apa yang perlu kita buat? Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi berita tu tak sampai kat saya, maka hukum ni tak ada masalah. Kita minta, ya Allah tolong ampunkan aku, ya Allah. Dah, jangan duk pergi cerita kat orang pergi merata-rata. Yang best tu sanggup buat grup WhatsApp mu. Grup mengata Ustaz Amran. Saya ingat saya yang kena. Ustaz Jeffrey Al-Mahmudi pun kena. Dia lagi ada 3 bini. Siapa yang kata? Orang yang main masjid, orang yang mengaji, orang yang buku yang 5 buku dah tukar tu. Hati-hati nah. Ini perkara paling besar sekali. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang beriman, maka mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya siapa-siapa sahaja yang ingin perbuatan keji itu tersiar terhadap orang beriman, maka Allah sediakan azab yang pedih di negeri akhirat. An-Nur ayat 19. Dan Islam menyatakan bahawa orang-orang yang berkata perkara keji adalah sama seperti orang yang menyebarkannya, kerana golongan ini menyebabkan implikasi dan kesan yang buruk. Benda yang tu kalau kita cerita, dia akan orang percaya dan orang cakap bukan-bukan. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, orang yang mengatakan kekejian dan orang yang suka menyebarkannya mempunyai dosa besar yang sama. Bercakap tentang buruknya orang dan satu puak lagi dan dia menyebarkannya, mereka mempunyai dosa besar yang sama-sama kena tanggung. Perempuan ingat tak, kadang-kadang bila kita jumpa, sebab kita tak pernah jumpa selalu, tapi saya rasalah kalau saya pernah sebut dengan perempuan, tak tahu ingat ke tidak. Kalau tak ingat pun logik, sebab perempuan mengaji ustaz ramai. Itu yang buku banyak tu. Okey, baik. Nabi sebut, sahabat sebut, ya Rasulullah, kami ada seorang fulanah, orang perempuan, salat fardunya tip-top, salat malamnya tanpa henti, puasa Ramadannya nombor 1, puasa sunat tak pernah ditinggalkan, sadaqatun jariyah, ngaji Quran, berbuat kebajikan, pahalanya bertimbun-timbun. Tapi mulutnya suka menyakiti hati jirannya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, apa dia? La khaira fiha, tiada langsung kebaikan yang buat, tak ada pahala langsung. Hiya finnar, dalam neraka. Ni main mengaji, beli kitab ni sampai bawa ni tangan sebelah sakit lah kira. Kan ya? Mengaji ni tak tahu nak cakap dah. Tapi bercakap sakitkan hati orang. Masuk dalam grup WhatsApp, kalau dia komen memang confirm orang sakit hati. Maka padanya kebaikan langsung tak ada, kerana dia telah padam dengan kejahatan mulutnya. Hiya finnar, dia dalam neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, ada lagi sahabat kami fulanah, seorang sahabiah perempuan juga, amalannya salat maktubah, salat fardu sahaja. Mengaji di masjid Bukit Jelutong pun jarang-jarang, sebab suami ada di rumah. Kan ya, suami ada di rumah. Suami keluar pun lambat, pukul 12 baru dia keluar pergi pusat perniagaan dia, begitu begini. Jadi dia teman-teman, apa lebih kurang solat fardu dia buat. Yang kedua, dia bersedekah hanya sepotong keju sahaja. Bukan satu talam tepung talam, bukan. Sepotong keju saja. Tapi dia tak pernah menyakitkan hati orang walaupun seorang. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Clear, kena bagi faham dari sudut ni. Ya, saya kadang-kadang kesian dengan diri kita. Dalam keadaan COVID tak selesai-selesai lagi ni, dia mai Omicron, dia mai Kron, dia mai macam-macam Kron lah. Sekarang ni kan ya. Tiba-tiba tengok dalam TV gegar Veganza.
Kan? Allah. Dia mai banjir, dalam keadaan banjir besar macam ni pun tetap diteruskan. Tu dia tak mai lagi kilauan emas. Otai masih berdosa. Bukan berbisa. Kan? Kelalaian manusia dilambangkan dengan begitu jelas. Cukup lalai. Cukup lalai. Maka janganlah kita membuang waktu, membuang masa dalam berhadapan dengan media sosial ini sehingga perkara-perkara yang tidak berfaedah, sehingga dia tak perasan umur dia tu habis macam tu ya. Handphone daripada satu SIM ada 2 SIM card. Jadi 2 number. Tak cukup dengan SIM card, bubuh lagi kad lain pula untuk masukkan bahan simpanan. Tak cukup dengan satu handphone, tambah lagi satu handphone, tak termasuk tab, komputer dan sebagainya. Akhirnya masa kita tak cukup. Dalam keadaan tak ada handphone pun kita kurang baca Quran. Ustaz, handphone saya ada Quran. Memang ada. Hang kerja hang update ni baca tak? Update Quran tu. Tapi tak baca. Tak ambil pun pengajaran yang diberi di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada amalan yang tidak berguna. So kita disuruh supaya memilih jalan yang manfaat dan membuang daripada perkara-perkara yang mudarat. Maka ini yang kelima, kita tak payah buang masa banyak dengan handphone.